Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairat. Alhamdulillah, kita lanjutkan syukur sebanyak-banyak kepada Allah karena terus diberi keizinan untuk bersama-sama pada kesempatan kita pada pagi ini dalam situasi di mana kita masih berada pada bulan Muharram setelah kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk melangkah ke tahun baru 1442 dalam suasana seluruh rakyat di negara kita ini baru saja memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara. Ini dua situasi, ditambah pula dengan satu lagi, bila kita diberi tempoh tambahan bagi suasana berpantang ekoran daripada pandemik COVID-19, kita baru saja dipanjangkan tempohnya sampai ke akhir tahun. Berdoalah mudah-mudahan Allah Ta'ala pada tahun baru Hijri ini diangkat pandemik yang sedang terus belum dapat diputuskan itu. Di banyak tempat saya sempat juga berkongsi dengan kawan dan sesahabat. Pertamanya bila kita baru saja menyambut ulang tahun kemerdekaan negara. Ringkas saja saya sebut dengan memetik pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh orang-orang yang terdahulu, baik daripada anak jati negara kita ini sendiri, termasuk juga daripada luar. Orang tempatan atau tokoh tempatan yang saya kebetulan merujuk isu ini dan dipetik oleh kawan-kawan kita di unit penerbitan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, bila dianjurkan kita supaya mempertahankan kemerdekaan negara. Mereka telah memetik pandangan daripada almarhum Tan Sri Za'bah. Za'bah tokoh tempatan yang hebat. Orang lama mungkin kenal Za'bah, yang baru kena selongkarlah sikit, sebab ialah peranannya dan sumbangannya kepada negara, terutamanya dalam bidang bahasa dan sastra dan juga pemikiran, sangat besar. Dan dia sendiri, kalau kita tengok balik di segi sumbangannya, orang yang pertama yang digelar sebagai pendeta Za'bah,
Ini hasil daripada keputusan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu yang ketiga yang berlangsung di Johor Bahru pada tahun 1956, yang memutuskan untuk menggelarkan beliau dengan gelaran pendeta itu tadi. Dan yang belajar Jawi, kalau ikut yang generasi dengan saya ni, memang sinonim dengan Tan Sri Zabah ni. So dialah yang mengukuhkan tulisan Jawi. Kalau dulu kita boleh tengoklah Jawi yang digunakan oleh ulama-ulama sebelum kita, yang disebut sebagai ejaan Jawi klasik. Syekh siapa yang pernah diamanahkan, Syekh Wan Muhammad Zain Al-Fatani, yang pernah diamanahkan oleh pihak kerajaan Osmaniyah Turki supaya mencetak tulisan-tulisan yang telah dihasilkan oleh ulama-ulama serantau, ulama alam Melayu, terutamanya ulama Fatani. Beliau ada jawatan dalam kerajaan Osmaniyah Turki, Wan Muhammad Zain Al-Fatani. Hasilnya banyak tulisan yang telah ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Zainal Abidin Al-Fatani, diterbitkan oleh beliau. Bahkan beliau telah diarahkan supaya buat satu kompleks penerbitan pada masa itu, dan pernah disebut beliau bercadang untuk membangunkan kompleks penerbitan itu di Kota Baru, Kelantan. Oh, lama-lama tahu cerita ni, tapi entah macam mana mungkin tak kesampaian. Jadi ejaan Jawi yang digunakan masa itu ejaan Jawi klasik, yang sekarang ini boleh kita lihat dalam kitab-kitab dalam bahasa persuratan disebut sebagai kitab Jawi. Kitab Jawi ini kitab kulit kuning, kitab yang dicetak dalam kertas kuning. Orang lama-lama juga disebut kitab kuning. Ini menggunakan kaedah Jawi klasik. Alih itu bawami, bomi, yang kita yang ni agak sukar untuk menguasai dia. Hinggalah datang Zabah diperkukuhkan, dan kita pun belajar ejaan Jawi itu mengikut kaedah Zabah ini, sehinggalah diubah pula bagi kali ketiganya ejaan Jawi yang ada sekarang. Kalau sebelum ni orang baca surat khabar utusan Melayu, tulisan Jawi, itulah sebenarnya contoh ejaan Jawi, tulisan kaedah Zabah. Yang terbaru ni lagi moden lah, walaupun saya masih tak tahulah, mungkin kerana biasa dengan kaedah Zabah, saya menganggap kaedah Zabah itu yang terbaik. Jadi ini sumbangan beliau. Dan dalam kemerdekaan dia pernah menyebut dalam satu ungkapannya, dia kata merdeka itu adalah berubah dari kepercayaan bodoh yang melemahkan akal dan ikhtiar kepada kepercayaan yang cerdik yang membebaskan fikiran, daripada ajaran yang mematikan hati. Ini rupanya ditekankan aspek hati itu, mematikan hati, kepada ajaran yang boleh menghidupkannya dan menyuburkannya, daripada iktiqad yang serong dan terpesong kepada iktiqad yang subur. Ia ada kaitan juga dengan akidah, kepercayaan. Merdeka tu di situ.
Jadi ini kadang-kadang kita terabai bila melihat kemerdekaan, kadang-kadang tak lihat aspek ini, ya tuan-tuan. Bahkan juga dia kata merdeka daripada kezaliman pemerintahan berdasarkan hawa nafsu kepada kesolehan, dan daripada fikiran-fikiran yang menahan dan menyekat kemajuan kepada fikiran yang membebaskan kemajuan dan menggalakkan kemarahan yang baik-baik dan mulia. Ini merdeka mengikut penilaian Tan Sri Za'bah. Bila kita dah menyambut ulang tahun yang lebih daripada 60 ni, nak kena semak-semak balik, ya. Takut apa yang digariskan oleh generasi awal dahulu lari daripada apa yang sepatutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga memetik pandangan daripada orang luar yang dirujuk pada pandangannya, iaitu Malik bin Nabi. Ini seorang pemikir berasal daripada Algeria. Secara ringkasnya dia menyebut kemerdekaan pertiwi harus seiring dengan kemerdekaan minda, yang dalam bahasa disebut sebagai istiqlalul aql, merdeka akal. Kalau penjajah saja diusir, tapi pikiran anak tanah jajahan itu masih dengan fikiran yang dibawa oleh penjajah, ternyatanya ini belum merdeka. Dan ini banyak berlaku di kebanyakan negara-negara dunia Islam yang kononnya sudah mendapat kemerdekaan tapi terjajah di segi pemikiran dia. Dan ini juga disebut oleh pemikir moden sebagai al-ghazwul fikr, penjajahan pemikiran. Ini juga wajar diberi perhatian. Tokoh yang ketiga yang saya juga berkongsi pandangannya ialah Hamka. Ini tokoh dunia Melayu, asal daripada Bukit Tinggi, Sumatera sana. Mungkin ada rakan-rakan yang pernah sampai ke tempat kelahiran beliau di Maninjau, di Bukit Tinggi sana. Yang nak sampai itu terpaksa melalui beberapa puluh kelok barulah sampai ke tempat dia ni. Ini juga tokoh hebat. Kalau tadi Za'bah pernah diberi pengiktirafan oleh beberapa IPT di negara, antaranya ijazah kehormat PhD oleh UM dan juga UKM. Hamka juga mendapat ijazah kehormat. Universiti yang pertama yang memberi ijazah kehormat kepada beliau ialah Al-Azhar University. Kemudiannya disusuli oleh universiti kita di tanah air, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. Tokoh hebat, menguasai berbagai-bagai bidang ilmu. Sebab itulah inilah dipanggil ulama serba boleh. Masa saya remaja dulu biasa dengan karya-karya sastra beliau. Dia seorang penulis novel yang hebat. Mungkin ada yang masih ingat duk baca novel beliau Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kisah cinta yang diungkap oleh oleh Buya Hamka. Kemudian ada lagi novel Di Bawah Lindungan Kaabah. Ini karya-karya sastra beliau. Dalam sejarahnya dia juga sejarawan. Sejarah umat Islam yang lengkap yang dihasilkan oleh orang tokoh tempatan, antaranya hasil daripada susunan Buya Hamka. Ini kita boleh lihat dalam perpustakaannya. Dalam bidang agamanya kita masih dekat dengan tafsir Al-Azhar, kitab tafsir yang lengkap, yang sempurna, yang dihasilkan oleh ulama dunia Melayu sendiri, iaitu Buya Hamka. Sampai sekarang ni orang duk belajar lagi tafsir Al-Azhar, susunan Hamka, Haji Abdul Karim, Haji Abdul Malik Karim Abdullah, ya, Masya Allah. Walaupun ialah latar belakangnya berbagai. Saya ingat
jawatan yang terakhir yang dipegang oleh Hamka semasa hayatnya ialah Ketua MUI. Itu sebutan orang sebelah sana, MUI. Kita baca MUI, Majlis Ulama Indonesia. Dan akhirnya dia melepaskan jawatan itu kerana mempertahankan fatwa beliau yang mengharamkan umat Islam meraihkan perayaan agama lain termasuk Christmas. Dan beliau telah di-pressure oleh kalangan tertentu di Indonesia dan menyebabkan dia melepaskan jawatan ketua MUI yang saya sebutkan tadi itu. Dan beliau juga ada pengalaman dihumbankan ke dalam penjara oleh presiden sebelumnya, iaitu Soekarno, hasil daripada tuduhan yang saya sebut sebagai direka-reka untuk mengenakan beliau. Kononnya beliau bersekongkol dengan satu kumpulan untuk membunuh Presiden Soekarno. Hasil daripada tuduhan itu, dia masuk penjara. Dan dalam penjara lah dia menyempurnakan tafsir Al-Azhar yang kita baca itu. Ramai tokoh-tokoh ulama ni bila duduk dalam penjara bukan duduk saja tapi menghasilkan karya. Antaranya Buya Hamka. Dan dalam kemerdekaan dia kata dalam kitab dia, dalam buku dia Falsafah Hidup, merdeka bagi beliau adalah engkau rasai dengan perasaan yang jernih hak yang perlu engkau ketahui. Tuan-tuan, dan waktu itu engkau rasai apa pula kewajipan yang kepada orang lain. Jadi ini merdeka ni artinya serentak. Kita dapat apa yang kita nak dan kita layan juga apa yang sepatut orang lain dapat. Ini yang disebut oleh Buya Hamka. Panjang ceritanya tapi saya cukupkan sekat tu, ya. Mudah-mudahan kita dapat semak baliklah bila kita menyambut ulang tahun yang ke dah 60 lebih dah, 62, 63, masya-Allah, ya, kemerdekaan negara. Dan kita masih berada dalam bulan Muharram, salah satu daripada 4 bulan haram, Asy-Syahrul Al-Hurum, berdasarkan kepada ayat daripada surah Taubah. Inna iddatasy syuhur, ayat 37 kata salah ingatan saya, ya. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak daripada dijadikan langit dan bumi ialah isna asyara syahra, 12 bulan. Daripada 12 bulan itu Allah Ta'ala dah tegaskan minha arba'atul hurum. Daripada 12 itu 4 daripadanya adalah bulan-bulan haram, yang kemudiannya diperincikan oleh Nabi kita dalam hadisnya, dan ditegaskan bulan haram itu adalah bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Kita berada dalam bulan Muharram, salah satu daripada bulan-bulan haram itu tadi. Para ulama juga kemudiannya berbeza pendapat dalam menentukan dalam 4 bulan haram itu mana satu bulan yang terbaik. Kebanyakan ulama menyebut yang terbaik daripada 4 itu adalah Muharram. Bulan Muharram dianggap bulan haram yang terbaik berdasarkan kepada nas-nas dan juga bukti-bukti yang berotoriti. Al-Imam Hasanul Basri pernah menyebut, dia kata kita orang Islam ini bila masuk tahun baru Islam, kita akan mulakan dengan bulan haram, maksudnya bulan Muharram tadi, dan kita meninggalkan tahun tersebut juga dengan bulan haram, iaitu bulan Zulhijjah. Dan dikaitkan pula dengan ibadat-ibadat yang wajar kita buat dalam tempoh berada pada bulan haram ini. Macam yang saya sebutkan tadi lah, ulama berbeza pendapat dalam menentukan bulan yang terbaik daripada 4 bulan haram. Kebanyakan mereka seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, mereka menegaskan yang terbaik ialah Muharram. Buktinya satu riwayat oleh Al-Imam An-Nasa'i hasil daripada pertanyaan daripada seorang sahabat terkenal, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia tanya dalam sehari waktu mana yang terbaik?
Dan dalam bulan pula, bulan mana yang terbaik? Nabi bagi reaksi, dia kata dalam sehari yang terbaik ialah jaufil lail, penghujung malam ataupun setengah malam, yang dikaitkan dengan satu hadis lain muttafaq alaih, sulusul lail, 1/3 malam. Ada 1/3 malam ni saya ingat semua kita faham dan kita dah jumpa. Bila Nabi SAW menegaskan Allah Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia fi sulusil lail, pada 1/3 malam. Turun untuk apa? Antara yang ditegaskan dalam hadis itu, Allah Ta'ala membuka sekurang-kurangnya 3 peluang. Saya tukar sikit, kalau oleh kerana kita biasa dengan istilah kaunter, dibukanya pula 3 kaunter. Jangan pula keliru pula apa pula Ustaz Dr. Wazi ni, ya. Kata Allah Ta'ala buka 3 kaunter pula, itu untuk mudah faham, ya. Dalam hadis itu disebut ada 3 isu. Antara lain Allah Ta'ala menyebut mengenai siapa yang berdoa untuknya, untuk diterima doa itu. Jadi kalau dalam konteks kaunter ni, kaunter doa lah. Yang kedua, man sa'alani, siapa yang nak meminta daripada aku untuk aku terima permintaannya. 2. Dan yang ketiganya, man yastaghfir li, siapa-siapa yang nak mohon ampun daripada aku untuk aku terima pengampunan dia. Ini 1/3 malam. Jadi bangun tengah malam, di samping kita buat amalan-amalan sunat itu, tambah yang ini, minta apa yang kita nak daripada Allah, berdoa apa yang kita nak juga daripada Allah, mohon istighfar daripada Allah Ta'ala daripada apa-apa yang telah kita cuai dan kita buat sebelumnya. Jadi dalam konteks sehari, yang terbaik ialah sulusil lail, berdasarkan kepada hadis riwayat Imam An-Nasa'i ini. Dalam konteks bulan pula, maka mereka menekankan yang terbaik ialah bulan Muharram tadi. Nabi kata puasa yang terbaik ialah puasa Ramadan. Sebab tu dia kata puasa Muharram adalah terbaik selepas puasa Ramadan. Jadi kalau puasanya terbaik dalam bulan Muharram ini, maka sesuailah kalau dikatakan bulan Muharram ini adalah di antara bulan haram yang terbaik. Bahkan di segi nama pun, para ulama juga menyebut bulan Muharram ini mempunyai nama yang diberi oleh setelah Islam ada. Kalau nama-nama lain 11 bulan lagi, nama tu memang dah sedia ada sebelum Islam datang lagi. Belum Nabi Muhammad ada, nama-nama bulan itu telah diberi oleh Arab Jahilah sebelumnya. Tuan-tuan, kecuali nama Muharram. Muharram tu diberi oleh Nabi SAW. Sebab itulah nama baru ataupun nama yang diberi oleh era Islam ini untuk bulan Muharram ialah Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Muharram, dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Nama ini diberi setelah Islam ada dan diberi oleh Nabi kita sendiri dengan perintah Allah. Tuan-tuan, kalau di zaman jahiliyah, bulan Muharram ni namanya ialah As-Safarul Awwal. As-Safar Al-Awwal, bulan Safar yang pertama. Dan benda tidak pelik, dalam bulan-bulan Hijri itu, oleh kerana mengekalkan nama-nama yang ada pada zaman awal dahulu, kita akan jumpa nama-nama 1 dan 2 itu. Yang pertamanya Rabi'ul Awwal, lepas tu ada pula Rabi'ul Tsani, Rabi' yang pertama dan Rabi' yang kedua. Kemudian Jumad Al-Ula ataupun Al-Awwal dan Al-Thani, Jamad 1 dan juga Jamad 2. Jadi tak peliklah kalau Safar pun ada Safar 1, Safar 2, ada 3, ya, yang dirangkaikan begitu. Sehingga bila Islam datang, ditukarnya As-Safarul Awwal itu kepada Syahrullah Al-Muharram, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini juga kelebihan yang ada pada bulan Muharram itu tadi. Jadi digalakkan sangatlah
kita melakukan amalan-amalan yang banyak kali juga dah saya sebut. Kalau orang dulu-dulu generasi awal dulu menunggu-nunggu 3 tempoh. Tempoh yang pertama yang ditunggu 10 akhir Ramadan kerana adanya Lailatul Qadar. Tempoh yang kedua yang ditunggu ialah 10 awal Zulhijjah kerana adanya hari Arafah. Dan 10 yang ketiga ialah 10 awal Muharram kerana adanya Ashura, yakni 10 Muharram. Ashura ini juga satu ibadat lama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyebut, dia kata Rasulullah SAW berpuasa semasa dia berada di Mekah lagi. Quraisy juga terus berpuasa pada 10 Ashura, 10 Muharram. Tuan-tuan, ini kelebihan yang ada pada hari yang ke-10, iaitu hari Ashura itu. Bila Nabi kita hijrah ke Madinah, didapati pula orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, hari yang ke-10 ini. Nabi tanya langsung kepada mereka, apa yang menyebabkan mereka berpuasa? Yahudi Madinah jawab, tashrifan lahu, dia kata kami nak hargai pada hari 10 itu. Kenapa? Nabi tanya balik, dia kata Allah Ta'ala selamatkan Musa dan Bani Israel daripada Fir'aun. Rupa-rupanya Fir'aun tenggelam dalam laut pada 10 hari bulan Muharram ini. Dan ini yang mendorong Yahudi berpuasa. Nabi terus bagi respon spontan bila orang Yahudi jawab begitu. Kata dia, ana aula minkum bi Musa. Bak Musa ni aku yang lebih wajar, bukan kamu, kata Nabi SAW. Sejak daripada itulah makanya Nabi kita memerintahkan orang-orang Islam di Madinah pada masa itu berpuasa pada hari 10 Muharram, puasa Ashura itu tadi, sampailah turunnya ayat yang mewajibkan kita berpuasa Ramadan. Ayat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu. Wahai orang yang beriman, wajib atas kamu puasa. Masa ada ganti. Jadi orang Islam mula berpuasa pada bulan Ramadan wajib sebagai rukun agama, rukun Islam. Jadi puasa Ashura sudah jadi alternatif, jadi pilihan. Sebab tu Nabi kata, man syaa falyasum, siapa-siapa yang nak puasa pada 10 Ashura puasalah. Man syaa, siapa yang nak tarak, tinggallah, ya. Jadi sudah jadi sunat. Sehinggalah di penghujung usia Nabi, dia menekankan, dia kata kalau aku masih ada tahun depan ini, aku nak juga puasa bukan saja hari Ashura hari 10, tapi juga hari yang ke-9. Asasnya di sini ialah limukhalafatil yahud atau ahlul kitab, untuk menekankan yang agama Islam ini adalah agama yang tak tiru orang lain. Kita punya identiti yang tersendiri. Jadi oleh kerana Yahudi pun puasa hari 10, takut-takut ada orang kata orang Islam pun, orang Islam ikut Yahudi, ikut ahlul kitab. Jadi Nabi dia sensitif bab ni, ya. Dah banyak benda, banyak pengalaman dia sebelumnya yang orang Yahudi biasanya menggunakan alasan itu. Apalah Muhammad ikut kita, katanya. Contoh yang paling jelas yang kita dah belajar juga ialah pertukaran kiblat. Bila Islam Allah Ta'ala mewajibkan mewajibkan solat pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi mula bersolat dengan para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis. Itu semua kita tahu. Sehinggalah Nabi kita hijrah ke Madinah. Bila dia tengok, Yahudi tengok Nabi dan orang Islam menghadap untuk solat ke Baitul Maqdis, dia kata itulah tengok Muhammad, dia menghadap kampung kita di Palestin saja. Tuan-tuan, itulah keluar turunnya ayat qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Seolah-olah ada kiblat yang memang Nabi kita suka. Dalam ayat itu dia mendongak ke langit memohon daripada Allah supaya beri kiblat yang dia suka, sehinggalah berlaku tahwilul kiblat, pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitillahil Haram. Dan tuan-tuan yang pernah sampai ke Madinah biasanya akan pergi ziarah Masjid Al-Qiblatain, masjid dua kiblat itu.
Inilah kisahnya. Ejekan daripada orang-orang Yahudi kepada Nabi dan orang Islam. Kenapa? Kerana menghadap ke sana, ke kampung dia di Palestin sana. Bahkan dalam satu kuliah saya baru ni, semasa kemerdekaan Islam juga, Nabi sendiri juga memang dia nak tekankan sangat kemerdekaan itu tadi, dan tidak ikut orang lain, terutamanya ahli kitab ini. Contoh yang saya baru jumpa, tak tahulah tuan-tuan ada pernah jumpa, ialah Nabi dikatakan pernah memerintahkan orang-orang Islam supaya bercakap-cakap semasa makan. Sebab dalam ajaran Yahudi, orang-orang Yahudi larang penganut dia supaya jangan bercakap semasa makan. Saya ingat kita zaman budak-budak dulu, kalau duduk di pinggan nasi, duduk sembang, tok nenek kita marah dengan kita. Nak makan-makan, jangan duduk sembang, kata dia. Saya pun bimbang juga, ada kaitan juga yang tu. Ya? Tuan-tuan, Nabi kata orang Islam boleh bercakap-cakap semasa makan. Yang tak bercakap masa makan Yahudi, kata Nabi. Masya Allah Ta'ala. Jadi ini juga jelas. Jadi hal itulah makanya dikaitkan dengan puasa pula Muharram ini. Nabi kata kalau aku masih hidup tahun depan ni aku nak juga puasa hari yang ke-9, bukan hari Ashura saja. Kenapa? Limukhalafati ahlul kitab, untuk tak sama dengan tadi Yahudi dan Nasrani. Tapi ialah kita pun tahu Nabi meninggal, wafat sebelum sampai hari 9 yang dia niat nak puasa itu tadi. Sebab itulah kita sekarang ni asaskan kepada niat dan azam yang kuat oleh Nabi nak puasa hari 9, maka kita dianjurkan juga untuk berpuasa pada hari yang ke-9. Taklah hari 10 Muharram saja, 9 dan 10. Yang penting yang ada berangkai. Kalau tak sempat 9, 10 dan 11. Yang sebelah ni pula ada satu hadis yang riwayat oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Nabi bila menganjurkan kita berpuasa hari Ashura, dia tambah dengan wa yauman ba'dahu, sehari sesudahnya. Sehari sesudahnya maksudnya hari yang ke-11. Tinggal lagi ulama-ulama hadis ada isu dengan hadis puasa hari ke-11 ini. Katanya ada salah seorang daripada perawi yang meriwayatkan hadis puasa hari 11 ini, iaitu Abdurrahman bin Abi Laila namanya. Abdurrahman bin Abi Laila ni dinilai dhaif oleh ulama-ulama hadis. Jadi menyebabkan puasa hari ke-11 tu hadisnya hadis dhaif. Namun ulama-ulama jumhur kebanyakannya yang berpendapat boleh beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadail, bab kelebihan amalan, dengan syarat. Ada syarat juga, 3 syarat dekat situ diberi. Antaranya dipanggil dha'fun yasir, dhaifnya dhaif yang ringan. Dan kebetulannya hadis puasa hari 11 ini dhaifnya ringan. Kedhaifan hadis puasa hari 11 itu dengan sebab kelemahan ingatan Abdurrahman bin Abi Laila ini. Ingatan dia tak kuat, jadi menyebabkan dia dhaif. Dan dalam hadis ni kalau kedhaifan itu berpunca daripada pembohongan perawi, itu memang tak ada kompromi. Yang ni Islam terus tolak. Islam tak pernah berkompromi dengan pendustaan. Jadi dhaif hadis ni bukan kerana perawinya berbohong, tak, tapi kerana kelemahan ingatan dia. Dalam bahasa hadis dia panggil qillatud dhabit. Dhabit dia, ingatan dia slow sikit, tak berapa kuat, artinya mudah lupa. Jadi menyebabkan ulama kata hadis puasa hari 11 itu boleh juga diamal oleh kerana kelemahan yang ringan. Jadi dikaitkan pula hari ke-10 dengan hari yang ke-11. Benda dah lepas dah, ya. Harap-harap kita dah dapat buat kesemuanya, tak kiralah 9 dan 10 ke, 10 ke 11 ke, atau sekurang-kurangnya 10 saja. Tapi ramai yang ketiga-tiganya tak. Itu yang masalah dia, tuan-tuan, ya. Tapi kita alhamdulillah insya-Allah termasuk dalam kalangan yang beramal dengannya, insya-Allah. Tuan-tuan,
Saya pun tak tahu nak SOP ada lagi ke tak. Kuliah subuh dalam zaman SOP ni berapa minit? Datuk ni bantu saya. Terakhir dalam kuliah saya, kita tekankan mengenai bahagian pertama daripada buku saya ni, iaitu petunjuk yang boleh kita sedut daripada hadis. Kalau tuan-tuan masih ingat yang last bulan lepas ya, di mana kita telah saya ingat dah dapat sempurnakan petunjuk hadis yang pertama, jenis hadis yang pertama, iaitu hadis yang berpunca daripada perkataan Nabi. Bila Nabi bersabda, sekurang-kurangnya ada 3 petunjuk. Yang pertama, kalau sabda itu berbentuk perkhabaran, maka apa yang dikhabarkan oleh Nabi kena terima. Itu petunjuk dia. Yang keduanya yang kita telah ambil juga, kalaulah perkataan Nabi itu berupa perintah, dia menyuruh kita melakukan sesuatu, itu ada 3 implikasi dia ya. Yang pertama, perintah bermaksud wajib. Kita dah ambil sebelum ini, apabila apabila Jarir bin Abdullah datang bertanya Nabi, apa hukum terpandang kepada orang yang lain jenis, bagaimana nak buat? Turun dari Masjid Abu Bakar ni, tiba-tiba ada orang lalu, perempuan, tak kira lah isteri orang ke anak dara ke, macam mana nak buat? Kita pun zak terpandang. Pandang tu macam mana? Lalu kata Jarir, Nabi telah memerintahkan saya supaya mengalih pandangan saya, jangan terus tengok mula-mula, lepas tu terus lari ya, pergi ke tempat, jangan tengok ke benda lain. Itu bila berupa perintah. Jadi wajib memalingkan perhatian dan tidak terus tengok pada aurat ataupun kepada wajah orang yang bukan sejenis dengan kita tadi, wanita tadi itu ya. Itu yang kedua. Ada masa perintah tapi tidak jadi wajib, kena buat tapi dah jadi sunat. Ini kita dah sebut isu nama. Bila Nabi kata namakanlah dengan nama aku, itu dah sebut dah ya. Kemudiannya hadis juga datang dalam bentuk larangan. Bila larangan, memang bila dilarang dalam peringkat pertamanya, dia membawa hukum an-nahyu lit-tahrim dalam kaedah fiqh. Larangan bermaksud haram. Jadi apa saja yang dilarang oleh Nabi, maka dia menunjukkan benda itu haram, kecuali ada evidence, ada tanda yang haram itu sudah bertukar menjadi sebaliknya. Jadi ini kaedah dia. Sama juga yang kita telah ambil juga kalau hadis yang berbentuk perbuatan Nabi. Hadis fi'li dia panggil, hadis perbuatan. Pun ada juga petunjuk dia ya, masya-Allah ya. Asasnya semua yang dibuat oleh Nabi, kalau ikut prinsipnya, menunjukkan dia adalah suatu yang digalakkan. Dia sunnah. Sebab itulah kita dianjurkan supaya beramal dengan apa yang dibuat oleh Nabi, kecuali kaedah asal itu dah bertukar menjadi wajib. Kita dah sebut dah sebelum ni ya, apa yang bertukar menjadi wajib itu ya. Kemudiannya jenis hadis yang ketiga ialah hadis yang berbentuk takrir, iaitu perkara-perkara yang dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi tak larang pun. Ini dalam hadis namanya takrir, endorse. Ada orang buat satu-satu perbuatan depan Nabi, Nabi tak kata apa, itu namanya takrir. Contoh yang kita telah ambil sebelum ni, kalau tuan-tuan masih ingat, ialah makcik kepada Ibnu Abbas, namanya Ummu Hufaid. Ummu Hufaid satu masa bawa 3 barang untuk diberi kepada Nabi SAW ya. Apa Ibnu Abbas kata? Dia kata ahdad, dia gunakan perkataan ahdad, telah diberi hadiah ya. Ummu Hufaid ni telah menghadiahkan kepada Nabi 3 benda. Pertama, iqtan, saminan dan juga dhabban.
Ummu Hufid datang bawa 3 barang. Pertamanya keju, yang keduanya minyak sapi, yang keempatnya dhab. Nak beri kepada Nabi SAW. 2 daripada 3 itu diambil oleh Nabi dan dimasak dan dimakan, kecuali dhab ini tadi. Nabi tak ambil yang tu, ya. Tengok tuan-tuan. Namun orang lain pergi ambil, masak ke mana tu, makan dalam hidangan Nabi. Ni dhab ni tadi. Kata Ibn Abbas, telah dimakan pada hidangan Rasul. Jika ia haram, maka ia tidak dimakan dalam hidangan Nabi SAW. Rupa-rupanya Nabi makan, tapi tak makan benda tu, makan benda lain. Kerana dalam hadis dikata Nabi dia tak lalu nak makan benda ni, tapi orang lain makan depan dia dan tak kata apa, ya? Itu maksudnya takrir. Dan ini menunjukkan bahawa binatang dhab ini boleh dimakan walaupun Nabi sendiri tak makan, tapi dia benarkan orang makan dalam hidangan dia. Itu takrir yang kita telah sebut, tuan-tuan, ya. Kemudiannya yang terakhir yang kita sebut ialah takrir, ialah azan. Itu kita dah sebut dah, ya. Azan ini juga dari segi sejarahnya asal daripada pandangan orang lain. Dan Nabi dalam hadis azan ni, peringkat pertama dulu mereka telah berbincang bagaimana nak panggil orang semayang bila dah pindah ke Madinah. Dalam hadis Ibnu Umar dia kata apa? Kanal muslimuna yajtami'un fayatahayyanun. Berhimpun di tempat semayang di Masjid Nabawi itu, tunggu masuknya waktu. Tengok, akhirnya mereka berpakat bagaimana nak panggil orang dekat luar supaya datang semayang. Akhirnya keluarlah idea macam-macam. Ada yang kata nak nak pacakkan bendera, ada yang nak tiup trumpet, ada yang 2-3 pandangan masa tu. Sehinggalah Sayyidina Umar mencadangkan, dia kata kenapa kita tidak pilih siapa-siapa yang suaranya kuat supaya laung, ya. Dalam bahasa sekarang ni bila nak masuk waktu semayang, panggil dia solat macam tu, laung, ya. Itu asalnya. Dan akhirnya Nabi terima pandangan itu, pandangan supaya dilaung untuk orang hadir datang berkumpul untuk solat. Sehinggalah malam itu juga ada 2-3 yang bermimpi, ya, didatangi oleh seseorang dan ajar cara nak panggil orang kepada azan itu dengan menyebut ungkapan azan yang ada sekarang. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampailah la ilaha illallah, ya. Antara yang bermimpi ialah Abdullah bin Zaid. Besok pagi-pagi dia terus datang jumpa Nabi, beritahu. Akhirnya Nabi kata, wahai Bilal, qum anta fanadi an-nasu bis-salah. Sejak itulah Sayyidina Bilal dipertanggungjawabkan untuk melaungkan azan dengan menyebut ungkapan-ungkapan yang diberitahu kepada Abdullah bin Zaid dalam mimpinya malam tadi. Tengok tuan-tuan, ini adalah takrir asalnya, ya. Jadi itu yang telah kita sebut dalam bulan lepas. Jadi hari ini tinggal satu lagi, iaitu sunnah yang berbentuk fizikal dan juga akhlak, ya. Di sana terbahagi kepada 2, sifat fizikal dan juga sifat akhlak. Penulis kita sebut di sini dalam bab isu ni, dia kata apa? Tiada petunjuk daripadanya, ia bukan merupakan keupayaan insan. Satu, sunnah fizikal ini memang dia tak ada nilai, dia tidak ada nilai hadis dekat situ, tidak ada nilai hukum. Fizikal, kulit putih, hitam, merah, kelabu, tak ada, ya. Ini bukan keupayaan manusia buat, itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam bentuk fizikal ini dia tidak ada petunjuk hukum. Sama jugalah dengan akhlak, ya. Satu lagi, akhlak ni lain pula, ya. Dia kemana tengok balik kepada 3 pembahagian yang sebelumnya. Dia termasuk dalam kata-kata, dia termasuk dalam perbuatan, dan mungkin juga termasuk dalam takrir. Maka semua petunjuk dalam 3 item itu valid dengan isu akhlak ini. Dia panggil khuluq ar-rasul,
akhlak Nabi itu tadi, ya. Jadi ada yang Nabi jelmakan dalam bentuk perkataan, ada yang dilakukan supaya dalam bentuk perbuatan. Jadi semua yang telah kita belajar sebelum tu bawa ke depan, carry forward untuk diamalkan dalam sunnah yang berkaitan dengan akhlak ini tadi. Itu yang keempat, tuan-tuan. Yang kelima dan terakhir, ini dia panggil dalam bahasa ulama ahli, dipanggil sunnah at-tark. Sunnah apabila Nabi kita meninggalkan daripada berbuat sesuatu, dia tak sebut, dia tak laksanakan, tak ada kaitan dengan takrir, bukan pula dengan berkaitan dengan akhlak, tapi Nabi meninggalkan sesuatu perbuatan, Nabi tak buat itu. Itu pun ada sunnah juga dia panggil sunnatut tark, sunnah tinggalnya Nabi. Tinggal Nabi itu bukan tinggal saja-saja, tapi tinggal dengan adanya hukum. Contohnya yang disebut di sini ialah hadis yang diriwayatkan daripada Umaymah binti Ruqayyah, ya, di mana diceritakan mengenai sekumpulan wanita datang untuk bersetia dengan Nabi. Kita tahu dalam sejarah ni ada, dia panggil bai'ah. Bai'atul Aqabah yang pertama itu berlaku di peringkat awal Nabi berada di Mekah. Nabi berkunjung dengan kumpulan yang datang daripada Yasrib, dan mereka diajak oleh Nabi kepada Islam, dan akhirnya mereka terima Islam, dan berlakulah perjanjian di antara mereka dengan Nabi. Itu namanya Bai'atul Aqabah yang pertama. Kemudian Nabi kirim pula Mus'ab bin Umair bersama-sama dengan kumpulan yang masuk Islam pertama ini ke Madinah. Hasil kegigihan daripada Mus'ab, tahun berikutnya dekat-dekat 100 daripada Madinah datang bertemu dengan Nabi, dan berlaku pula Bai'atul Aqabah yang kedua di tempat yang sama macam tahun lepas. Ini bai'ah. Dan bila orang Islam yang masuk Islam ramai, ada sekumpulan daripada mereka yang daripada kalangan wanita. Wanita pun nak berbai'ah dengan Nabi juga, pergi bersedia bersalam macam tu, ya. Akhirnya Nabi kata apa? Aku tidak bersalam dengan wanita. Artinya Nabi meninggalkan daripada bersalam ni. Boleh dia kata nak bai'ah dengan aku, tapi bai'ah dengan lisan saja, ya. Jadi artinya Nabi meninggalkan daripada berbai'ah dengan berjanji setia secara fizikal itu. Nabi tinggal, dia tak buat. Dan ini juga ada hukum dia, ya. Sebab itulah kita dapat tengok bahawa dia kata di sana bukti yang menunjukkan haramnya adalah dengan adanya nas yang mengharamkan sentuhan dengan wanita yang paling jelas, wal yad zinahal batsh. Nabi kata dan tangan zinanya ialah bersentuhan. Jadi Nabi tak pernah bersentuh dengan perempuan, ditinggalkan. Ditinggal itu pun ada hukum juga, bukan tinggal saja-saja, ya. Jadi 5 jenis sunnah yang masing-masing ada implikasi hukumnya, insya-Allah, ya. Kalau dalam buku saya itu pada halaman 6 kita siap dengan catatan sekali yang tuan-tuan boleh semak balik. Dan insya-Allah dalam kesempatan akan datang ni kita akan memulakan tajuk baru daripada buku kita ini, isu mengenai nama dan gelaran. Nama ni dah jadi keperluan dah. Tak ada orang yang tak ada nama. Jadi bagaimana nak bubuh nama? Ada panduan dan ada adab di situ. Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih meletakkan tajuk bab nama dan gelaran ini sebagai tajuk yang pertama dalam kitab adab dia. Kita akan pelajari tajuk ini dalam pertemuan kita pada bulan hadapan. Setakat itu saja untuk hari ini. Saya pun risau takut menjangkaui SOP. Setakat itu saja. Yang benar daripada Allah, yang tidak benar itu kelemahan saya. Aqul qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha wa an biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab
adzaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.